Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas hari ini dipetik daripada Malaysia Kini bertajuk Isu Zahid dan pemenjaraan Najib juga punca UMNO kalah. Berita penuh. Selain kerjasama UMNO dengan DAP melalui Pakatan Harapan PH, isu Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi serta kedudukan Najib Razak yang kini meringkuk di penjara memberi kesan kepada BN pada 6 pilihan raya negeri PRN yang berlangsung semalam. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Isham Jalil berkata, rekod UMNO menunjukkan parti itu kalah teruk dalam PRN 6 negeri apabila menang 19 daripada 108 kerusi ditandingi. Kita hanya menang 1 kerusi di Kelantan, 2 di Pulau Pinang, 2 di Selangor dan 14 di Negeri Sembilan. Di 89 kerusi lain semua kita kalah. Kita perlu berbuat sesuatu. Jika tidak, UMNO akan terus kalah dan akan pupus terus menjelang PRU16, katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Ahli MKT itu berkata dia telah meluahkan sebelum ini bahawa kerjasama dengan DAP adalah amat sensitif kepada akar umbi UMNO. Jika kita paksa akar umbi kita undi DAP, mereka akan bantah dan besar kemungkinan tidak akan keluar mengundi, atau lebih teruk, mereka protes dan undi PN. Ini yang telah berlaku di 6 negeri ini, katanya. Selain isu kerjasama dengan DAP, Isham berkata terdapat 2 perkara yang menyebabkan kekalahan teruk parti itu pada PRN semalam, iaitu berkenaan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan berkaitan pemanjaraan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Berkenaan isu Presiden yang ditanya oleh akar umbi, saya telah jawab apa yang termampu di sesi-sesi dialog saya. Saya bukan orang Presiden, namun saya hormat institusi itu. Saya mohon supaya Presiden dapat berjumpa akar umbi sendiri sehingga ke peringkat bawah di akar umbi dan berdialog dengan mereka untuk menjernihkan yang keruh dan memperbaiki keadaan, katanya. Walaupun Isham tidak memperincikan atau menghuraikan isu Presiden, tetapi adalah jelas ia merujuk kepada 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan dana yayasan Akal Budi YAB yang dihadapi Zahid. Berkenaan Najib, saya telah beberapa kali berkata bahawa jika Najib ada bersama kita berkempen, kita mempunyai peluang yang lebih cerah. Namun, Najib masih di dalam penjara sudah setahun kini dan walaupun kita dalam kerajaan, belum lagi nampak keadilan untuk Najib, katanya. Menurutnya, Najib kerap berkata kepadanya bahawa dia bukan mahu kesnya digugurkan, tetapi mahu mendapat perbicaraan yang adil dan ia masih belum berlaku. Saya telah cadang supaya kerajaan membenarkan tahanan di rumah untuk Najib sementara dia menjalani proses pengampunan atau perbicaraan semula atau sebagainya. Saya harap kita melihat dan berusaha untuk memperbetulkan keadaan. Kita perlu melakukan sesuatu yang drastik kerana kita kini berada di keadaan yang getir dan kritikal. Jika kita tidak berbuat apa-apa, kita dan perjuangan UMNO akan lenyap di bumi Allah ini. Kita perlu bangun, tambahnya. Najib sebelum ini dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan didenda RM210 juta ringgit kerana didapati bersalah dalam kes rasuah SRC International yang membabitkan penyelewengan bernilai RM42 juta ringgit. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia terkini dari Mahkamah. Mahkamah tolak rayuan Najib singkir 2 peguam Tommy Thomas. Berita penuh. Mahkamah Rayuan menolak rayuan bekas Perdana Menteri Najib Razak untuk melucutkan kelayakan firma guaman tertuan Tommy Thomas daripada mewakili Tommy Thomas dalam perbicaraan saman RM1.9 juta dikemukakan bekas Perdana Menteri itu terhadap bekas peguam negara terbabit. Panel 3 hakim yang dipengerusikan Hakim Hanifah Farikula sebulat suara menolak rayuan Najib yang sebelum ini menyaman Thomas atas tuduhan melakukan pendakwaan berniat jahat terhadap dalam kes 1MDB. Hanifah memutuskan bahawa panel hakim mendapati tiada kaitan antara 2 peguam daripada firma berkenaan dengan tindakan undang-undang yang diambil terhadap Najib. Tahun lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan Najib untuk melucutkan kelayakan firma terbabit.
Mahkamah juga membenarkan permohonan Tommy membatalkan saman tersebut tanpa meritnya didengar dalam perbicaraan penuh. Najib merayu kepada Mahkamah Rayuan berhubung keputusan berkenaan. Keputusan hari ini adalah mengenai isu kelayakan firma guaman yang didakwa tidak dapat bertindak secara profesional ketika mewakili Thomas. Semasa prosiding di mahkamah pagi ini, Hanifah memutuskan bahawa Mahkamah Tinggi tidak terkilaf dalam keputusannya berhubung profesionalisme dua peguam firma itu, Alan Adrian Gomez dan Marvin Lai Wei Xiong. Kedua-dua peguam itu boleh mengekalkan kebebasan profesional demi kepentingan keadilan, kata Hanifah bagi pihak dua lagi anggota panel hakim Azima Omar dan Azahari Kamal Ramli. Mahkamah juga mengarahkan Najib membayar kos sebanyak RM10.000 kepada Thomas. Firoz Hussein Ahmad Jamaluddin mewakili Najib manakala Alan mewakili Thomas. Pada 19 Ogos tahun lalu, Hakim Mahkamah Tinggi Ahmad Bache memutuskan permohonan Najib adalah tidak wajar, terutamanya dalam undang-undang dan amalan biasa, di mana seseorang peguam seperti Thomas mempunyai hak untuk memilih peguam pilihannya sendiri. Ahmad membenarkan permohonan Thomas membatalkan saman sibil Najib pada 25 November tahun lepas kerana tuntutan mahkamah itu dipenuhi dengan isu politik yang tidak berkaitan. Dia menambah saman sivil itu juga tidak memperincikan mengenai dakwaan bekas peguam negara terlibat dalam pendakwaan salah. Tuntutan Najib tertumpu kepada pendakwaan salah Thomas terhadapnya dalam 4 kes jenayah. 3 daripada kes itu sedang berjalan di mahkamah, iaitu kes rasuah melibatkan RM2.28 bilion dan Awan MDB, kes pecah amanah CBT dalam International Petroleum Investment Company IPIC berjumlah RM6.6 bilion dan kes pengubahan wang haram membabitkan SRC International sebanyak RM27 juta ringgit. Kes keempat ialah kes audit 1MDB yang mana Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur telah membenarkan Najib dibebaskan sepenuhnya. Pihak pendakwaan bagaimanapun membawa ke Mahkamah Rayuan untuk membatalkan keputusan tersebut. Saman sivil ini bagaimanapun bukan berkenaan kes rasuah RM42 juta, kes berasingan dengan kes pengubahan wang haram RM27 juta SRC yang mana Najib sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun.